Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya nak sambung kembali pelajaran kita sejarah tingkatan 1 iaitu bab 2 zaman air batu. Okey, zaman air batu ni bukanlah pelajaran yang asing bagi awak kerana cikgu percaya awak dah belajar serba sedikit semasa belajar sejarah sekolah rendah. Okey, tapi kali ini kita akan belajar dengan lebih mendalam. Okey. Okey, berdasarkan pada slide yang cikgu tunjukkan ni, okey, gambar tu adalah gambar kita punya bumi. Okey, tapi gambar itu adalah dalam keadaan bumi yang diseliputi, kebanyakan permukaan diseliputi dengan ais. Sebab kita belajar sekarang untuk bab ni adalah zaman air batu kan. Okay, jadi bumi kita ni, dunia, adalah tempat tinggal atau habitat manusia dan berjuta-juta kehidupan yang lain. Okey, dalam bumi ni bukan manusia je, kita ada binatang, kita ada tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan yang lain. Okey, jadi ahli sains dia buat jangkaan bahawa usia bumi ini adalah 4.6 bilion tahun. Okey, bukannya 2021 tahun tapi sebenarnya 4.6 bilion tahun yang lalu. Okey, jadi dalam tempoh yang panjang tu sebenarnya bumi ni telah berlaku banyak perubahan iklim dan fizikal sejak mula dibentuk. Okey, dan ada juga beberapa binatang yang sebelum ni ada tapi sekarang dah tak ada kerana mereka mengalami kepupusan. Contohnya macam mammoth dan juga harimau bertaring panjang. Okey, berikut adalah gambar-gambar gambar-gambar ilustrasi pelukis mengenai manusia. Kalau tengok gambar yang belah kanan tu adalah ilustrasi pelukis, maksudnya gambaran pelukis manusia yang hidup pada zaman air batu. Okey, zaman air batu ni manakala gambar yang belah kiri tu pula itu adalah gambar di kutub utara atau kutub selatan lah, yang di mana permukaan bumi di kutub utara dan kutub selatan memang kebanyakannya adalah ais lah, sebab bumi berputar pada paksinya kan, jadi bahagian atas dan bawah tu tidak mendapat sinaran matahari yang direct, jadi air batu tu masih lagi kekal batu lah. Dan bawah tu adalah gambar mammoth, gambar mammoth yang sekarang dah tak ada, yang dah pupus tapi pernah wujud sebelum ni ketika zaman air batu, dan juga ada juga kuda kan. Okey, ada juga badak. Okey, ini ilustrasi, ini gambar ya. Okey, untuk bagi awak gambaran yang lebih jelas, okey, dan saya yakin kebanyakan daripada kamu sebenarnya dah pernah tengok filem Ice Age ni kan. Dan filem Ice Age ni pula dia ada banyak, dia bukan satu, dia ada 5 filem Ice Age sebenarnya. Ada 5 siri. Okey, dan gambaran dalam filem ni adalah dia menggambarkan bumi pada zaman air batu. Jadi untuk awak dapat lebih gambaran yang lebih jelas, awak mungkin boleh tengok filem ni lah. Okey, yang salah satunya cikgu tunjuk yang kelima ni, Ice Age Collision Course. Okey, kalau tengok gambar yang belah kiri tu adalah mammoth. Kalau dalam cerita ni nama dia siapa? Manny kan. Lepas tu yang tu nama dia Diego, harimau bertaring panjang. Kemudian sloths ataupun sid yang belah kiri tu. Kemudian yang putih kecil comel tu adalah musang, weasel, bug. Yang bug ni dia muncul Ice Age yang ketiga kot, baru dia ada. Okey, ini adalah contoh-contoh binatang karakter yang ada dalam filem ni. Dan filem ni sebenarnya dia memang buat kajian binatang apa yang dah wujud daripada zaman air batu. Cumanya ada setengah binatang tu sampai sekarang masih ada. Contoh macam musang masih ada, tapi makhluk seperti sloth, animal bertaring panjang ni dah pupus dah. Jadi bolehlah kalau dalam tempoh PKP ni kan boring-boring ke, boleh tolong cari filem ni, boleh tengok untuk dapat gambaran yang serba sedikit mengenai zaman air batu. Okey, kemudian seterusnya carta ni menunjukkan macam mana fizikal bumi ni terbentuk, macam mana kita hari ni. Okey, hari ini bumi kita terdiri daripada 70% daripada air, manakala 30% lebih kurang adalah daratan. Okey, 7% lautan, 30% daratan. Macam mana bumi ni boleh wujud macam mana kita duduk sekarang ni? Okey, dia punya carta alik dia 650 juta tahun yang lalu bumi tak ada hidupan. Maksudnya tak ada benda hidup lah, sama ada manusia ataupun binatang
Okey, kemudian 390 juta tahun yang lalu pula air laut masih tawar. Sekarang ni kalau pergi mandi laut, awak pergi Port Dickson ke, awak pergi Desaru ke, cuba rasa air tu masin kan. Okey, sebelum ni air laut tu masih tawar dan wujud ikan dan amfibia. Okey, kemudian 195 juta tahun yang lalu pula zaman Jurassik. Okey, zaman Jurassik ni adalah salah satu daripada zaman wujudnya dinosaur. Ada zaman lain juga zaman dinosaur, Jurassik ni salah satunya. Okey, ada hidupan utama dia adalah dinosaur. Kemudian 90 juta tahun dinosaur mula pupus. Okey, dan rupa bentuk benua mula kelihatan. Okey, kenapa dia cakap rupa bentuk benua mula kelihatan? Sebab sebelum ni zaman air batu kan. Jadinya kebanyakan bumi adalah daratan. Sebab apa? Air tu beku. Okey, jadi bila bentuk benua mula kelihatan sebab air mula cair. Bila cair jadi baru menampak bentuk-bentuk daratan dan tanah yang sebenar kan bila air tu mula cair. Kemudian 18,000 tahun sebelum ni kucing, anjing dan kuda telah wujud dan paras air laut meningkat. Kenapa paras air laut meningkat? Salah sebabnya sebab air dah cair. Bila air cair menyebabkan air laut naiklah meningkat. Okey, dan seterusnya dunia pada hari inilah macam mana yang kita nampak pada hari ini. Tempat tinggal kita ni 70% adalah air, manakala 30% adalah daratan. Okey, ini adalah perjalanan bentuk fizikal bumi sebelum ni sehinggalah kepada hari ini sekarang ni. Okey, berikut adalah gambar. Okey, menunjukkan bumi dalam keadaan suhu dia sejuk. Okey, asalnya bumi ni nampak kebanyakan kawasan bumi memang nampak secara fizikalnya adalah daratan sebab ais beku kan. Jadi kita boleh jalan atas air tu sebab air tu beku. Okey, kemudian suhu bumi bila makin meningkat, okey, bila suhu bumi makin meningkat akibat daripada beberapa faktor menyebabkan ais tu makin cair dan terbentuklah daratan yang kita boleh pijak, manakala laut tu kita kena berenang lah. Okey, untuk melaluinya sampailah sekarang. Okey, iklim ataupun cuaca dia memang mempengaruhi bentuk fizikal bumi. Bentuk fizikal tu bentuk yang kita nampak lah, yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa menjadi daratan dan lautan. Okey, bila cuaca makin meningkat, suhu makin meningkat, maka ais tu makin cair. Bila ais makin cair, maka wujudlah keadaan seperti sekarang. Okey, keadaan seperti sekarang ni menyebabkan wujudnya gunung. Okey, daratan tu terdiri daripada apa? Gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Manakala lautan pula terdiri daripada laut, selat dan teluk. Okey, ada 5 lautan di dunia. Okey, untuk ini cikgu nak ingatkan siap-siap, kadang-kadang soalan dia akan tanya, namakan 3 contohnya lautan di dunia. Okey, bila awak nak tulis tu, awak jangan tulis laut saja, tulis lautan. Okey, jangan tulis laut Pasifik, laut Antartik, tak. Awak kena tulis lautan Pasifik, lautan Atlantik. Itu kesilapan senior awak sebelum ni lah. Dia excited kau nak jawab, dia tulis laut je. Okey, salah. Awak kena tulis lengkap lautan. Okey, lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi, lautan Selatan dan lautan Arktik. Okey, kemudian wujudnya selat. Selat tu apa? Adalah kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan. Okey, seterusnya teluk. Teluk adalah bahagian perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Okey, dunia ni ada berapa benua? Ada 7 Benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropah, benua Afrika, benua Asia, benua Oceania dan benua Antartika. Okey, kita Malaysia ni dekat benua mana? Okey, kita Malaysia ni berada di benua Asia. Okey, apa itu zaman air batu? Okey, bab yang belajar bab 2 ni kan. Okey, zaman air batu merupakan garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Okey, contohnya macam awak kalau awak buka aircon kan. Kalau awak nak sejuk, awak kena tekan apa? Awak kena tekan suhu yang rendah. Okey, makin rendah suhu, contohnya 16 darjah Celsius, makin sejuk lah. Kalau nak panas, kena tinggikan. Jadi, suhu bumi menurun. Jadi kena rendah pada tahap beku. Tahap beku kalau belajar sains adalah 0 darjah Celsius kan. Okey, tapi suhu bumi lebih lagi negatif dan dalam tempoh yang lama. Jadi bila tempoh yang lama, suhu yang beku jadi menyebabkan zaman air batu. Macam awak buka peti sejuk tu kan. Selagi peti sejuk tu berfungsi dengan baik dan awak on plug elektrik,
Maka apa yang ada, contohnya ikan ke ayam ke yang awak letak dekat freezer atas tu, dia akan tetap beku je, betul tak? Sampailah mak awak keluarkan daripada peti sejuk ataupun awak offkan peti sejuk tu, cairlah kan. Tapi selagi masih on, peti sejuk tu pun masih fungsi yang baik, dia akan terus beku je dekat peti sejuk tu kan. Sama juga bumi ni, dia mengalami zaman air batu bila suhu tu rendah dalam tempoh yang lama. Okey, air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais menutupi kutub utara dan kutub selatan. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Okey, pada akhir, di penghujung zaman air batu, bumi mula mengalami proses pengglaziran. Pengglaziran adalah kecairan air batu. Jadi akhir air batu ni adalah mula dengan pengglaziran di mana air batu mula cair. Okey, tahap glazier ni, tahap kecairan air batu ni terbagi pada 3. Okey, tahap pertama 900 hingga 600 juta tahun, tahap kedua 250 hingga 80,000 juta tahun, tahap ketiga 10,000 juta tahun. Zaman air batu ni berakhir apabila iklim dunia berubah kepada suhu panas. Jadi, bila dia makin lama makin cair, lepas tu bumi konsisten pada suhu panas macam mana sekarang, maka zaman air batu dah tak adalah, dah tak wujud. Okey, kecuali bila berlakunya musim sejuk, musim salji dekat negara-negara tertentu. Okey, itu baru ada salji balik. Tapi dia takkan kekal. Dia mungkin kekal dalam 3 bulan kan. Bila berakhirnya musim sejuk, masuk pada musim bunga, air batu tu akan cair. Macam itulah. Cuma kawasan tertentu je mengalami 4 musim saja yang ada musim salji. Yang lain semua akan kekal macam mana sekarang. Seterusnya kita akan belajar tahap zaman air batu. Okey, tahap zaman air batu terbagi pada 4. Okey, zaman Miocene, zaman Pliocene, zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Okey, untuk bagi mudah awak ingat, okey, cikgu ada satu akronim. Cikgu pinjam daripada Cikgu Roslailawati. Okey, nanti awak akan kenal dengan beliau lah bila awak sesi pagi. Okey, satu akronim yang mudah untuk awak ingat zaman air batu ni kan. Okey, kalau tengok yang pertama tu Miocene kan. Okey, Miocene ni mama. Pliocene papa. Pleistocene pergi. Holocene holiday. Okey, jadi untuk awak ingat dengan mudah, tahap zaman air batu ni adalah akronim dia mama, papa, pergi, holiday. Okey, harap-harap membantulah untuk jawab peksa kan. Okey, zaman Miocene ni dia berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Okey, gunung gandang terbentuk secara fizikal. Okey, maksudnya nampaklah gunung gandang tu kan satu kawasan yang lebih tinggi berbanding daratan biasa. Okey, lepas tu mamalia berkembang di bumi, hidupan laut dan air juga berkembang, suhu panas dan kering. Okey, kemudian zaman Pliocene 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun yang lalu berlaku penyejukan global. Penyejukan global ni maksudnya satu bumi sama-sama menghadapi cuaca yang sejuk. Okey, penyejukan dan penyengat dalam sekitar global membawa kepada penyebaran besar padang rumput dan savana. Kemudian masa zaman Pleistocene 25 juta hingga 10,000 tahun yang lalu, glazier utama berlaku sebanyak 11 kali. Okey, apa maksud glazier? Tadi cikgu dah terangkan kan, glazier adalah kecairan air batu. Jadi berlaku sebanyak 11 kali. Okey, dan pada zaman ini manusia tahu cara nak membuat api. Okey, manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat di Asia Tenggara. Okey, bayangkan sekarang boleh ke awak daripada Australia pergi sampai ke Asia Tenggara? Asia Tenggara tu ada 11 negara termasuklah Malaysia. Bayangkan, boleh ke awak ikut jalan darat? Boleh ke jalan kaki? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab Australia ada kat bawah tu dikelilingi oleh laut. Sebab tu tak boleh jalan kaki. Tapi dulu macam mana boleh jalan kaki, jalan darat sampai ke Asia Tenggara? Sebab masa tu adalah zaman air batu. Jadi kebanyakan kawasan bumi adalah daratan, maksudnya ais. Air membeku, jadi kita boleh jalan atas air. Sebab itulah jadi manusia mula berkembang, maksudnya dia tak duduk kat satu tempat, mula berhijrah dan pindah ke tempat lain. Okay, akhir sekali adalah zaman Holocene. Berlaku 10,000 tahun dahulu sehinggalah sekarang. Okey, manusia mula tahu menjalankan perniagaan untuk mendapatkan
menjalankan pertanian untuk mendapatkan makanan. Okey. Penting menjalankan pertanian ni adalah bila kita dapat memperbaharui kita punya makanan. Kalau awak tak tanam, awak cuma ambil je hasil yang ada dekat bumi ni, contohnya macam apa yang dah ada kat hutan tu melalui burung ke kan, dia yang bila dia makan, kemudian dia punya najis dia tu jatuh ke tanah dan tumbuh pokok semua tu. Kalau awak macam tu saja tanpa awak tanam semula, lama-lama hasil pertanian tu akan habis, betul tak? Okey, berbanding kalau awak tanam, awak akan tanam secara terancang dan awak tahu keperluan dalam tempoh tertentu, jadi bekalan makanan tu akan sentiasa ada. Okey, lepas tu berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang pendidikan dan keagamaan macam mana yang berlaku macam sekarang lah. Okey, ini tahap zaman air batu